Syekh Abdul Aziz bin Baz berkata, sekiranya orang yang disalimi lebih kuat daripada orang yang menzalimi dan mampu mengambil kembali haknya, dia tidak boleh menyerah kalah dan mengajak musuh bagi memeterai perjanjian karena dia mampu menguasai orang yang zalim. Sekiranya orang yang dizalimi tidak memiliki kekuatan yang dapat ditonjolkan, maka dia dibolehkan mengadakan perjanjian damai, sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Saya menjawab, hujah Syekh Abdul Aziz bin Baz tidak selari dengan konteks ayat yang beliau jadikan sebagai dalil. Bahkan, ayat itu melarang mengadakan perjanjian damai ketika lemah bukannya ketika kuat. Buktinya, lafaz ad-da'wah ila as-salmi disandarkan kepada lafaz al-wahnu. Harus juga ditafsirkan huruf waw pada lafaz wa tadu ila as-salmi sebagai waw em'ayah. Maksud ayat berdasarkan tafsiran itu adalah, jangan berasa lemah dalam masa yang sama kamu mengajak kepada perdamaian. Ayat itu mengingatkan mereka, yaitu umat Islam, bahwa mereka adalah umat yang kuat dan mempunyai kedudukan yang tinggi. Ayat itu adalah satu peringatan kepada mereka bahwa martabat umat sentiasa diangkat. Ini karena mereka menganut agama yang paling tinggi derajatnya. Hak mereka lebih tinggi daripada kaum musyrikin. Penggesaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga lebih mulia daripada pensyirikan orang musyrikin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya mereka mengutarakan hujah, itu lebih elok daripada sikap syubhah, yaitu teragak-agak. Mereka adalah golongan yang digambarkan dalam ayat 173, surah As-Saffat, dan bahwasanya tentara kami, mereka adalah orang yang menang. Ayat ini seiring dengan makna kata-kata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Imran, ayat 139, yaitu selepas kekalahan yang menimpa kaum muslimin dalam perang Uhud. Dan janganlah kamu merasa lemah dan janganlah kamu berduka cita, padahal kamu adalah orang yang tertinggi, derajatnya, jikalau kamu orang yang beriman. Apa yang difahami oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz daripada ayat tadi adalah, orang Islam perlu memerangi balik musuh mereka sekiranya mereka memiliki kekuatan. Jikalau mereka dalam keadaan lemah, tidak mampu membalas balik serangan musuh yang memiliki kekuatan, maka mereka digalakkan bagi melakukan perdamaian. Umat Islam seolah-olah tidak dimuliakan, bahkan menggambarkan bangsa lain mudah mengambil kesempatan terhadap umat Islam. Ahli-ahli tafsir yang lain tidak sependapat dengan Imam Ibnu Katsir ketika mentafsir ayat 61 daripada surah Al-Anfal. Syekh Abu Ja'far at-Tabari dalam tafsir beliau ketika mentafsirkan ayat ini menyebut bahwa maksud yang dinyatakan dalam kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu, kamu wahai orang-orang mukmin, jangan berasa lemah dan tidak bermaya untuk berjihad menentang kaum musyrikin. Jangan kamu menjadi pengecut dalam membunuh mereka. Imam at-Tabari menyebut, jangan kamu lemah dan mengharapkan perdamaian dengan mereka. Sebenarnya, kamu lebih teguh dan lebih tinggi daripada mereka. Sesungguhnya, Allah akan sentiasa bersama-sama kamu dan memenangkan kamu ke atas mereka. Imam Al-Alusi menjelaskan dalam tafsir beliau ketika mentafsir ayat itu bahwa sekiranya kamu mengetahui, Allah yang menghapuskan segala amalan kamu dan hukuman yang dikenakan kepada kamu, maka jangan kamu pedulikan mereka. Jangan menunjukkan kelemahan yang ada pada diri kamu. Jangan pula mengajak orang kafir mengadakan perjanjian damai dengan kamu. Lafaz wa antum alauna adalah jumlah haliyah yang menyokong makna larangan berdamai. La menguatkan lagi hukum wajib meninggalkan perdamaian. Maksud ayat berdasarkan irab itu adalah, jangan kamu berasa lemah dan dalam masa yang sama kamu mengajak kepada perdamaian, sedangkan kamu adalah umat yang tinggi. Manakala, hujah yang dibawa oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz yang dijelaskan dalam surat Habar Muslimun pula membawa maksud, wajib berjihad menentang golongan musyrikin, bangsa Yahudi, dan golongan yang seumpama dengan mereka menggunakan kemampuan yang kita miliki sehingga mereka menyerah dan menunaikan hak-hak cukai. Ini adalah berkaitan jihad menuntut bukan jihad mempertahankan. Kita sekarang berbincang perihal jihad mempertahankan negara daripada musuh yang coba mengganggu-gugat negara penduduknya. Ini bukan satu bentuk jihad menuntut. Sekiranya jihad menuntut, musuh berada di negara mereka bukan di negara kita. Ketika ini ulama menetapkan, hukum berjihad ketika musuh berada di negara mereka adalah fardu kifayah, yaitu apabila seorang melaksanakannya, maka dosa yang ditanggung oleh orang lain pun gugur. Jihad bagi mempertahankan negara berbeda dengan jihad menuntut pembayaran cukai. Hukum jihad mempertahankan negara adalah fardu ain, yaitu wajib. Bahkan, kewajiban itu tergalas di atas bahu seluruh rakyat. Tidak gugur dosa sekiranya hanya seorang sahaja yang berjihad mempertahankan negara.
Semua rakyat yang mampu dalam mengerahkan tenaga wajib mempertahankan keamanan negara khususnya, dan lebih utama mempertahankan agama Islam. Muslim yang berada di negara lain juga wajib membantu Muslim yang negaranya diserang sehingga mereka mampu mengalahkan dan menghalau musuh keluar dari negara mereka. Namun pendapat Syekh Abdul Aziz bin Baz yang mengatakan, jikalau seseorang pemimpin melakukan sesuatu keputusan yang dirasakan mempunyai kebaikan padanya, maka orang Islam wajib mentaati keputusan pemimpin mereka. Allah SWT menjelaskan dalam surah An-Nisa ayat 59, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan Rasul dan kepada ulil amri daripada kalangan kamu. Imam Ibnu Taimiyah dan ulama fiqh menyebut, apa yang dimaksudkan dengan ulul amri, yaitu pemimpin adalah mereka yang mengetuai segala urusan. Mereka juga adalah orang yang menjadi ketua kepada manusia. Ini termasuk juga golongan yang memiliki kuasa serta ahli ilmu dan tauhid. Oleh itu, terdapat dua jenis ulul amri, yaitu ulama dan umara. Sekiranya mereka itu individu yang baik, maka seluruh manusia menjadi baik, namun, jikalau mereka berkelakuan buruk, maka sikap seluruh menjadi buruk sikap. Surah An-Nisa ayat 83 menyebut. Sedangkan jikalau mereka mengembalikan sahaja hal itu kepada Rasulullah dan kepada ulul amri, pemimpin, antara mereka, tentu hal itu dapat diketahui oleh orang-orang yang layak mengambil keputusan mengenainya antara mereka. Perkataan ulul amri diletakkan selepas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda adalah imam yang hebat, ketua kepada sesebuah negara. Baginda juga mengatur urusan jemaah yang ada bersama-sama baginda. Mereka adalah golongan yang memiliki ilmu dan mampu memberi keputusan dalam menghukum sesuatu. Ketika diutarakan masalah kepada mereka, mereka mampu menyelesaikan masalah itu. Berdasarkan dalil Al-Quran, apa yang dimaksudkan dengan ulul amri ini, lebih syumul, luas, dan bersifat menyeluruh. La tidak tertumpu pada pemerintahan dan penghukuman semata-mata. Syekh Rashid Reda dalam kitab Tafsir Al-Manar menerangkan permasalahan ini dengan panjang lebar. Pembaca dapat merujuk kepada kitab tafsir beliau bagi meneliti dengan lebih dalam lagi perihal permasalahan ini. Berdasarkan dalil Al-Quran, apa yang dimaksudkan dengan ulul amri ini, lebih syumul, luas, dan bersifat menyeluruh. La tidak tertumpu pada pemerintahan dan penghukuman semata-mata. Syekh Rashid Reda dalam kitab Tafsir Al-Manar menerangkan permasalahan ini dengan panjang lebar. Pembaca dapat merujuk kepada kitab tafsir beliau bagi meneliti dengan lebih dalam lagi perihal permasalahan ini. Sekiranya kita katakan ulul amri itu semata-mata seorang pemudah cara, maka hakim yang dilantik oleh umat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, seolah-olah beliau hanya satu kuasa pemutus sahaja. Hakim ini hanya memiliki kuasa yang terhad, beliau hanya mampu memimpin negara dan bangsanya sahaja, hakim ini juga hanya berkuasa dalam skop yang sudah ditetapkan oleh musuh kepada dirinya. Ini bukan ciri-ciri seorang pemimpin yang wajib untuk ditaati. Taat kepada seorang ulul amri bukan ketaatan secara mutlak hanya dalam hal-hal kebaikan. Kita tidak boleh mentaati ulul amri dalam sesuatu perkara yang mengundang kemaksiatan. Ini jelas disebut dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Antara kaidah fiqh yang ditetapkan oleh syarak mengenai ulul amri adalah, rakyat perlu mendengar kata-kata pemimpin selagi beliau membawa kebaikan kepada mereka. Jikalau pemimpin itu berpaling dan membuat sesuatu keputusan yang memberi mudarat kepada rakyat dan negara, beliau perlu dicegah. Dalam hal ini, tidak ada kebaikan atau kemaslahatan yang diperoleh oleh orang Islam sekiranya tanah mereka diserahkan kepada bangsa Yahudi. Sama ada melalui cara rampasan ataupun perjanjian damai. Ini hanya membawa kebaikan kepada keturunan Zionis sahaja. Perjanjian damai mereka dakwa memberi kebaikan kepada kedua-dua belah pihak, hakikatnya hanya memberi keuntungan kepada sebelah pihak sahaja. Saya sekali lagi ingin menegaskan di sini, keadaan yang berlaku di Palestina bukan keadaan biasa. Bumi Palestina tidak sama seperti bumi-bumi lain. Bumi Palestina adalah bumi yang suci. Di sana masih tersergam Masjid Al-Aqsa yang menjadi tapak berakhirnya Isra Nabi Muhammad, ketika peristiwa Isra Mi'raj. Di situ juga bermulanya Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. La juga adalah kiblat pertama umat Islam. Keadaan Palestina ini perlu diambil berat oleh semua orang Islam. La tidak terbeban kepada penduduk Palestina sahaja. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaitkan Masjid Al-Aqsa dengan Masjidil Haram.
Oleh itu, umat Islam tidak boleh memandang remeh kepada satu daripada masjid-masjid itu. Suatu ketika dahulu, dunia Islam digemparkan dengan peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa. Raja Malik bin Faisal antara mereka yang bersungguh-sungguh menyuruh pemimpin dunia Islam menyelesaikan permasalahan itu ketika satu persidangan. Perbezaan pendapat antara saya dan Syekh Abdul Aziz bin Baz tidak menafikan kasih sayang dan hormatnya saya kepada beliau. Saya berpendapat, beliau tersilap memahami keadaan politik sebenar berlaku di bumi Palestina. Lalu, beliau mengeluarkan hukum berdasarkan kefahaman beliau sahaja. Perjanjian damai tidak memberi kebaikan kepada penduduk Palestina, bahkan ia hanya menguntungkan Yahudi Zionis sahaja. Perbezaan pendapat antara saya dan Syekh Abdul Aziz bin Baz tidak menafikan kasih sayang dan hormatnya saya kepada beliau. Saya berpendapat, beliau tersilap memahami keadaan politik sebenar berlaku di bumi Palestina. Lalu, beliau mengeluarkan hukum berdasarkan kefahaman beliau sahaja. Perjanjian damai tidak memberi kebaikan kepada penduduk Palestina, bahkan ia hanya menguntungkan Yahudi Zionis sahaja. Saidina Umar menyebut dalam surat beliau ketika menghukum sesuatu keputusan, tidak menjadi kesalahan sekiranya kamu sudah menetapkan sesuatu hukum pada masa lalu dan kamu bertaubat bagi mengubah hukum, fatwa, kamu pada hari ini. Sesungguhnya, kebenaran memiliki sifat yang berpanjangan. Kembali kepada kebenaran itu lebih baik daripada membiasakan diri dengan kebatilan.